Three. Terima kasih pada Yang Berhormat Puan Yang Dipertua. Saya ingin mengambil kesempatan ni untuk merakamkan setinggi-tinggi tahniah pada kerajaan kerana buat kali pertama kita membahaskan laporan audit negara, laporan Ketua Audit Negara. Saya berasa bangga kerana berpeluang untuk mengambil bahagian dalam sejarah ni. Walaupun pihak pembangkang nampaknya membelekehkan usaha ini, saya masih lagi berasa bangga. Yang Berhormat Puan Yang Dipertua, ini sebenarnya menunjukkan komitmen kerajaan dalam mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi sebelum ni. Masalah ketilisan, masalah pemborosan dan sebagainya. Saya masih ingat lagi, kali pertama saya membaca laporan Ketua Audit Negara adalah lebih kurang 18 tahun dahulu. Masa tu masih belum jadi wakil rakyat. Saya baca buku dia tebal 300 muka surat, satu jilid, iaitu dibentangkan di Parlimen dan dimuatkan ke laman web pada hujung tahun. Lebih kurang biasanya bulan Oktober. Setahun sekali masa itu. Dan akan dibincangkan beberapa isu yang hangat dalam sama ada media ataupun di Parlimen. Masa itu akan diambil sebagai bahan untuk diperbahaskan oleh pembangkang, iaitu oleh pihak kami, dalam sebagai bukti kepada hujah-hujah perbahasan. Dan seringkali akan dituduh di mana Jabatan Audit Negara telah mewujudkan bukti atau bahan pelulu kepada pembangkang untuk menyerang kerajaan. Saya lihat pada hari ini pembangkang diberikan peluang untuk menembak, peluru dah ada, tapi mereka hilangkan diri. Dan semakin hari saya lihat buku laporan Ketua Audit Negara semakin tebal. Daripada satu jilid, sekali pembentangan di Parlimen, dia menjadi sekali pembentangan tetapi dua buku, dua jilid. Kemudiannya ada siri, seperti apa yang berlaku pada hari ini, bersiri. Bukan saja pada hujung tahun tetapi ikut kita kata kebersediaan Jabatan Audit Negara. Ini menunjukkan bahawa isu-isu yang dilaporkan di dalam Ketua Audit Negara, di dalam laporan Ketua Audit Negara itu tiada penyelesaian dan isunya semakin bertambah daripada satu jilid laporan dia kepada dua jilid, daripada satu kali pembentangannya kepada setahun 2-3 kali secara bersiri pembentangan dia. Maka kita perlu lihat bagaimanakah kita perlu mengatasi isunya. Apakah caranya kita nak mengurangkan ketirisan dalam sistem kita? Tadi Yang Berhormat Petaling Jaya ada mencadangkan supaya sistem perakaunan kita diubah kepada perakaunan tunai, kepada perakaunan akur. Mungkin itu salah satu penyelesaiannya. Bagi saya, kita perlu bertambah baik sistem penyemakan dan sistem follow up terhadap apa yang telah dibentangkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Saya berpeluang untuk bertukar pendapat dengan Jabatan Audit Negara Negeri Johor sebelum ni. Kadangkala Yang Berhormat Datuk Tuan Yang Dipertua
saya berasa kesian kepada mereka dengan kaki tangan yang terhad. Mereka terpaksa mengaudit akaun semua jabatan kerajaan. Tapi persoalan dia ialah setiap jabatan kerajaan, agensi kerajaan mempunyai auditor dalaman tersendiri. Jadi, mengapa dengan ada pengauditan secara 2 kali masih berlaku dan sering kali dilaporkan ketirisan di sana sini dalam sistem kita? Bagi saya, antara puncanya ialah tiada siapa yang perlu dipertanggungjawabkan sekiranya didapati berlaku sirat. Apatah lagi dengan tenaga kerja yang sangat terhad di Jabatan Audit Negara, peluang untuk mereka ditangkap atau didapati bersalah telah berkurang. Itu balik kepada cerita 18 tahun tadi. Setiap kali kita mendapati isu-isu yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara ini, nampaknya hanya ada laporan, hanya ada pendedahan isu, tetapi tiada siapa yang dipertanggungjawabkan. Tiada siapa yang perlu ataupun akan diambil tindakan ke atas kesilapan ataupun kesalahan tersebut. Akhirnya, sehingga rakyat jelata akan kata, ini bukan rasuah, ini hanya beli dengan lebih mahal. Ini alasan ataupun satu persepsi yang begitu buruk terhadap agensi-agensi dan terhadap kerajaan. Maka kita sebagai satu kerajaan baru dengan kombinasi pelbagai fahaman, kombinasi pelbagai pakatan politik, perlulah kita membawa satu pembaharuan yang dapat, kalau tidak sehingga sifar, tetapi sekurang-kurangnya kita perlu mencapai tahap di mana dapat dikurangkan ketirisan ini kepada satu tahap yang sangat minimum, supaya lebih banyak sumber, lebih banyak dana dapat kita gunakan untuk membangunkan negara. Yang berhormat Datuk Andi Petul, perkara ini bukan baru. Sebenarnya dah lama cadangan untuk menubuhkan ombudsman untuk sebagai satu, kita kata, penyeria ataupun satu saluran aduan rakyat berkaitan dengan ketirisan dan penyalahgunaan kuasa dalam agensi-agensi awam. Saya harap perkara ini diberikan perhatian yang serius oleh kerajaan. Dalam masa terdekat, kita laksanakan dia. Dan kemudiannya, saya harap laporan Ketua Audit Negara ini perlu ada follow up. Perlu ada tindakan. Kita bukan sekadar membahaskan laporan saja. Kita bukan sekadar mendedarkan ketirisan ataupun penyelewengan yang berlaku dalam sistem kita, tetapi kita perlu ada tindakan susulan. Perlu ada tindakan dan pengajaran sebagai satu ingatan kepada mereka yang memegang kuasa bahawa apa silap salah itu akan didenda dan akan diambil tindakan. Barulah kita boleh mengharapkan pada satu hari nanti laporan Ketua Audit Negara dia akan menjadi semakin nipis, dia akan menjadi semakin nipis dan hanya perkara yang positif akan dimasukkan dan dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara ini. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bakri. Berikutannya dipersilakan